Nah. Okay, Assalamualaikum semua. So, malam ni cikgu niat kita nak sambung daripada question 2 until question 5. Okay, until question 5 je. So, next class kita boleh masuk subtopik baru. Okay, so question 2. This question is actually how it look like in your SPM nanti. Dalam SPM macam ni dah cara soalan tu keluar. Sebelum ni kita belajar chemical reaction for alkene ada lebih kurang 6 kot, tak ingat yang ni kan. Addition reaction and combustion reaction. Addition pula pecah kepada berapa lagi kan. Okay, ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. Tengok balik berapa dah. Cikgu tak hafal dia ada berapa sebab cikgu kita hafal konsep dia. Kalau tambah hidrogen addition jadi macam mana. Okay. So itu ada 1 addition hidrogen, 2 lorok English ni siapa? 3, 4, 5, 6. Okay. Ada 6 addition reaction and then yang ini combustion. Yang ni bukan addition, yang ni combustion. Okay. Tu ulang balik. And then contoh soalan dia bukan keluar macam ni, dia bukan keluar dalam bentuk table ni, ni rumusan aja. Contoh soalan macam ni. Contoh soalan. Okay. Klorok bleach ni siapa? Cari. Ikuan. Ikuan lah. Oh, Ikuan dekat account. Buku ada dekat Mama Ikuan. Tengok je Ikuan lah. Okay. Nanti tak faham kesian pula, tak apalah. Nanti tak, dekat account. Apa dia? Tukar account, tak apa. Tak apa, duduk dengan account tu, tak kisah. Kita buat kelas kita je. Tak apa, tak apa. Okay. So, Fahri ni tadi masuk betul keluar kata macam Ikuan juga apa, nak tukar account. Tak masuk-masuk dah. Okay. Okay. Tak apa, cikgu record nanti, cikgu bagi link dekat dia dalam Google Drive nanti. Okay. Cikgu mulalah. The diagram below show the process 1 and process 2 involving propene. Okay, kat tengah tu. Answer the following question. Okay, daripada diagram ni, macam Pertamina ni, dia suruh answer the following question. Propane react with substance X to produce propanol. Ni dia bagi hint. Propane react dengan substance X yang awak tak tahu, produce propanol through process 1. And then the question is name the process. Dia nak namakan proses tu. So, jawapan dia hydration. Bagi nama proses. Okay, untuk Ikuan yang mau masuk tu nanti Ikuan cikgu ulang balik. Okay, ni soalan berkaitan dengan chemical properties untuk alkene. Chemical properties ni maksudnya reaction dia lah. Macam mana dia nak balas. Dan untuk alkene dia ada addition reaction. Addition tambah. Addition reaction ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 iaitu hydrogenation iaitu tambah hidrogen. Halogenation tambah halogen yang ni. Hydration tambah air H2O. Addition of hydrogen halide HBr ni Cl, halogen ni. Ni HBr, HCl. Oxidation ni tambah oksigen. Dia kena ada air dan adalah dia punya oxidation agent tu iaitu potassium manganate. Okay. And then kita ada form polymerization. Addition juga dia tambah monomer jadilah polimer. Itu maksud addition tu. Okay, berbalik ni. Boleh Ikuan? Boleh. Awak tak main sekolah hari tu? Telinga bengkak tu. Oh, tak sihat. Okay. Tiba-tiba bengkak. Pagi tu. Okay, tak apa. Nanti cover balik propane tu. Buat latihan, tengok macam mana. Tak apalah, buku dekat sekolah kan. Nanti ambil buku lah, Isnin lah. Okay. Ambil dalam makmal. Pergi je masuk makmal, ambil tu meja tu.
Lepas tu mungkin pinjam kawan tu macam tu. Okay dah next. So ingat bila dia tanya name, dia nak nama. Dia bukan nak bahan tu air tadi. Dia nak name tu nama, hydration. Macam mana awak tahu hydration? Okay. Bila nama data yang substance X yang ni kan? Yang ni. Bila propin tambah substance X dia jadi, ini kita panggil propanol ni alkohol. Alkohol maksudnya propin tadi asal dia, cikgu nak lukis tang mana? Lukis tepi ni lah. Propin C ada berapa? Siapa nak ni? Siapa nak respon? Propin prop C ada berapa? C3. Okay. So asal dia macam ni. Bila sebut pin maksudnya functional group dia apa? Alkin. Dia memang alkin. Alkin tu functional group dia apa? Kalau alkin functional group dia single bond. Double bond. Yes. So bila awak lukis propin, letak double bond siap-siap. Letak dekat sebelah kiri ke kanan tak kisahlah. Sama je lah. And then lepas ni cikgu bagi tips untuk lukis. Macam katakan awak dapat nama, awak dah lukis kan. First, awak dapat nama propin, prop. Prop tu 3, C3. Lepas tu nama belakang dia pin kan, E-N-E. Maksudnya dia double bond. Bubuhlah double bond dekat mana-mana. Selalunya kita buat dekat yang tepi lah. Okay. And then, kita kena penuhkan dengan sebab dia hidrokarbon kan. Carbon and hydrogen. Macam mana nak penuhkan hidrogen? Konsep dia C kena kahwin berapa? 4. Okay, 4. Jadi, ini katakan C yang pertama dia baru ada 1 bond. Kena tambah lagi berapa bond? 3. Jadi cikgu tambah macam ni. Faham? Ya. And then masuklah H. Okay. C yang ni dah ada berapa bond dekat dia? 2. 2 ke? Tengok kiri kanan dia. 3. Jadi, Zufairi dah masuk dah. Cikgu kenal suara tu. Okay, jadi kita boleh tambah 1. Boleh tambah atas, boleh tambah bawah. Ikut sukalah. Okay. Yang ujung ni ada berapa dah bond kat dia? 2. Boleh tambah lagi? 2. Ikutlah nak buat atas bawah pun. Tak kisahlah. And then bila tambah air, H2O, cikgu buat HOH lah. And then produk dia, lukis semula. Tak ada cikgu ni kan? Ini pakai telak lagi. Jadi orang nampak pakai telak lagi. Okay, lukis balik. Dia tetap benda sama. C3. Lukis balik. Cuma dekat double bond ni dia ada tambah Satu. Okay. H. H dengan OH. Yes. Yang ni lah propanol tu. Sebab dia Ya? jadi alkohol lah lepas tu. Dia jadi alkohol lah. Alkohol kalau nama spesifik dia homologous series. Macam yang ni alkin. Kita panggil homologous series. Kalau nama dia yang ni. Ini name dia. Ini homologous series lah. Kita ada term dia. So ini formula structure dia. Kalau kita nak tulis dalam chemical formula ke? Tak apalah yang tu kan. Yang ni kita nak tulis macam mana? C3H 1, 2, 3, 4, 5, 6. C3H6OH. Tu yang ni dulu. Yang ni. H. C3H. 4, 5. Bukan 5. Okay. Kalau lah awak lukis yang ni awak macam nak check betul ke tak, awak tengok balik general formula untuk alkin apa. Tapi ingat lagi general formula untuk alkin. CnH2n. Ya. Kalau 3 H jadi 6. Naik kanan ni dia punya general formula. Kalau sebelum ni alkin ditambah 2 beza dia. Boleh? Okay. So alkohol ni nanti awak akan jumpa lah general formula dia. Cikgu cerita dululah. Cn H2n tambah 1OH. Tak apa, yang ni nanti kita jumpa alkohol. So kalau formula untuk alkohol C3H7. Asal dia 6 kan dah jadi 7 dah. Sebab tambah H tadi 7OH. Ini kalau dari segi apa kita panggil equation lah. Equation yang biasa tu.
Kalau kita Oh. kalau dia suruh tulis write down chemical equation for this reaction kan, nak tulis macam ni, tak kuning tu. Boleh? Faham? Cikgu Boleh. record conversation kita ni, nanti awak boleh print screen je lah cikgu lukis ni. Walaupun macam tengok tu. Boleh ada. Okay dah, next. So, maksudnya awak tengok propin jadi propanol, alkin jadi alkohol, maksudnya dia tambah air. Sebab ada OH. Boleh? So, awak kena hafal proses dia hydration. Tambah air, hydration. Okay, boleh? Boleh. Okay. Okay, boleh. And then, dia kata suggest substance X. Baru dia suruh tanya substance X tu apa dia yang diguna tu? Water. Dia cakap tu kan? Boleh kan? Boleh. Substance X, okay. And then, right balance chemical kecil ke? Besar sikit. Tengok soalan tu. Soalan minta apa ni? Dia nak, mana dia lah? Balance chemical equation yang cikgu buat tadi. Baru tulis yang ni. Faham soalan tu minta apa? Yang kita buat tadi kan? Ya. Jadi, okay, kalau salin lah. Kalau cikgu cepat ke apa semua, tak ada salin abang lah. Kalau dah habis lah. Ya? Homework lah. Yang ni sebab mereka semua buat balik buku. Ikuan nanti tak bayar. Jadi buku Ikuan dekat sekolah kan? Ya Ikuan? Boleh. Bukan homework, macam kat kelas lah. Sebab itu kat kelas kami habis dekat muka surat berapa je hari Jumaat kan. Jadi cikgu kata muka surat yang lain-lain ni kita sambung malam ni. Okay. Macam dalam kelas lah, cuma dalam kelas online. Boleh? Boleh. Okay. Boleh next lah? Boleh. Okay. State the condition. Keyword dia condition. Bila disebut condition, Gas dengan liquid tu tau. Tak. Yang tu physical. State the physical condition macam tu lah. Keadaan fizikal dia. Kalau condition needed ni, okay cikgu patah balik pada nota sebelum ni lah. Yang ni. Awak tengok, ada sesetengah reaction. Contoh hydrogenation ni. Nampak? Hydrogenation, okay, chemical equation ni kan. Bawah dia ni, dia tulis temperature berapa, catalyst berapa. Maksudnya, this hydrogenation reaction need temperature up to 180 degrees. Dia kena panas. Kalau tak cukup panas tak jadi. Faham? Dia ada condition dia, ada syarat-syarat dia. Boleh? Kalau macam ni dia tak ada condition. Macam ni dia tak ada syarat, tak apa. Berlaku je dalam room condition, room temperature macam tu. Tak kisah. Boleh? Boleh? Boleh. Okay, jadi untuk panggil apa tadi? Tadi hydration kan? Hydration ni dia ada condition dia, nampak? Dia mesti suhu tu sampai 300 baru berlaku reaction tu. And then dia kena ada pressure, dia 60 atm. And then dia kena catalyst dia concentrated H3PO4. Ini dia antara syarat-syarat. Macam orang kata nak meminang dia ni kena ada syarat dia, kena bawa apa macam tu lah. Untuk jadi hydration ni dia ada condition dia. Keadaan untuk reaction tu. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Jadi bila soalan macam ni dia tanya condition, awak kena state lah condition dia, so awak kena hafal lah. Condition dia temperature 300 degree Celsius, pressure 60 atm, and then tulis je nama catalyst dia. Tak tulis catalyst pun tak apa. Temperature 300 degree Celsius, pressure 60 atm, and concentrated H3PO3 ni. Tak silap nama dia phosphoric acid. Boleh dekat tu? Boleh. Okay. Boleh pergi seterusnya? Tak salin? Dah, salin dah. Tak, boleh terbayar? Dah. Ya. Ya. B. Process 2 is used to change propene to substance Y. Okay, jadi dia refer kepada sebelah sini. Kita dah bincang dah sikit. Name the process hydrogenation. Kita dah bincang tadi tu kan? Okay, macam mana awak tahu dia hydrogenation? Okay, siapa boleh jawab? Sebab Mana cikgu?
Maksudnya Sebab tu hidrogen. Sebab dia tambah dia hidrogen. bagi dah, dia bagi tahu dia tambah hidrogen. So the process name is hydrogenation. Hydrogenation tu datang daripada hidrogen, tambahlah nation belakang dah tu. Boleh? Boleh. Okay dah. Ingat dia kata name the process, nama proses tu nah. Okay. Okay. Kalau awak buat addition pun, kalau awak buku hydrogenation, awak tulis addition reaction pun cikgu rasa ada setengah soalan tu terima juga. Okay dah. Name the process. Keyword dia. Okay, draw the structural. Draw, tengok draw. Kalau buat macam ni, C3H8. Yang tu chemical. Chemical formula je tu kan? Ya. Structural formula dia nak nampak structural dia. So, substance Y awak tak tahu nama apa kan? Yup. Tak tahu kan? Tapi awak tahu lepas nama hidrogen, propin, double bond dia, asal dia ada double bond. Contohnya double bond dekat sini contohnya kan? Ya. Contohnya asal macam ni. Jadi bila tambah hidrogen awak pun boleh bayang tadi jadi macam mana. So awak lukis balik. Lukis balik lah kat bawah ni. Okay dah, lukis. Okay. Draw the structural formula of substance Y. Asal propin, after hydrogenation jadi propane. Kemudian lukislah propane tu rupa macam mana. Okay. Write the chemical equation. Chemical equation kena ada produk, kena ada produk, dia lepas ada reaction kan. Reaction tulis balik C3H6, boleh tulis kan? Faham kan bagaimana? Faham. Hidrogen pun kita tahu, kalau hidrogen tu automatic gas H2. Nah? Gas oksigen O2, klorin gas Cl2. Okay, boleh? Boleh. Okay, ni reaction dia. Anak panah dia punya produk. Produk lepas dia tambah H2 tu jadi C3H8. Boleh kan? Boleh. Keyword dia nak balance chemical equation. Dia balance dah ni kan? Tak perlu nak tambah-tambah kan? Ya. Okay, next. Tengok. State the catalyst used in this process. Kita kena hafal. Ya? Nickel, ya. Hydrogenation kena ada nickel. Catalyst. Tak payah tulis catalyst pun tak apa. Tulis pun tak apalah. Tapi nickel, itulah kena hafal. Dia punya temperature berapa? 600. 100. Belum. Ha? 300. 300 atau berapa? 300 tu untuk hydration. Kalau untuk hydrogenation 180 degrees Celsius saja kan? Ya. Faham tak? Condition dia lain-lain. Oh, okay. Reaction ni dia hanya perlu 180 je, cukup dah jadilah. Jadi maksudnya kalau sampai ke suhu tu, okay, reaction tu dah mula jadi. Okay. Kalau macam hydration, 180 tak cukup lagi, dia kena 300. Sebab tu kita kena hafal dia punya condition. Maksudnya awak bayangkan awak tu saintis lah, awak nak buat eksperimen ni, awak kena panas sampai berapa. Nanti siapa benda ayam. Okay, next. The complete combustion of propane and propane produce gas Z and water. Name gas Z. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Maksudnya alkin bagilah apa pun akan hasilkan dua bahan tu je, iaitu carbon dioxide and water. Boleh kan? Boleh. Kalau awak tulis CO2, dapat markah tak? Dapat. Saya tak sebab dia kata nama. Kata name. Ya, tak dapat. Jadi hati-hati, jangan yakin sangat. Nah? Boleh? Boleh. Highlight keyword dia tu, name. Kalau dia kata state gas Z, awak boleh jawab kedua-dua, cikgu rasa. Faham? Oh, okay. Faham. Dia tak bagi syarat pun untuk name ke ataupun write down the chemical formula for gas Z ke. Dah next. Dah? Write the balance equation. Kalau combustion dia mesti dia punya soalan dia nak suruh tulis equation yang balance. So mari kita buat sama-sama, jangan salin. Cikgu warna hitam lah kat apa? Ada hitam. Tak boleh. Jangan perlu salin mula dah.
Okay. Mari kita buat sama-sama. Ana? Salin je. Okay, mari kita buat sama-sama. Nak mula macam mana? Okay. Dia kata, chemical equation for combustion. Okay. Untuk propin, mulakan dengan propin. Okay, macam mana nak tulis propin? C3H. Ya. H6. H6 nah. Okay, dah faham dah. Alkin CnH2n. N dia 3, 2n 6. Okay, bila kata combustion dia nak react dengan apa? Dengan tu. Teka je lah. Salah betul tak apa. Combustion tu react dengan gas apa? Oksigen. Ya. Tulis O saja tak O2? O2. Okay, gas O2. Okay, jangan nak kisah lagi dia balance tak balance. Kisah apa dia produk dia. Produk dia nak tulis apa? C3. CO3. CO2. CO2. Kalau carbon dioxide CO2. CO2 itu karbonat. Karbonat tu macam ni yang ni. Ni ion karbonat. Okay dah. Okay, carbon dioxide CO2. Lagi apa dia lagi? Ada produk lain tak? H2O. H2O. Good. So jangan duk kacau dah dia punya formula ni. Cikgu highlight lah Tulis kat bawah. Nanti dekat bawah. Lepas tu kita tengok. Okay, kita kira C ada berapa. 3. 3. Di sana ada berapa? 1. 1. H ada berapa? 6. H ada berapa? 2. O ada berapa? 2. 2. O ada berapa? 3. 3. Okay, jadi kita nak buat yang mana dulu? Nak bela yang mana dulu? C. C. Jadi C sini 1 kita nak darab dia dengan? 3. 3. Okay, bila kita darab dengan 3, C sini 3. Okay, O jadi berapa? 6. O jadi? Okay, yang O jadi 7. O sini 7. 3 darab 2 ada apa? 6. Okay, 7. Orang lain faham tak kenapa 7? Faham. Okay, faham? Explain lah kalau tak faham apa? Ikut okay? Okay. Okay, 7 faham lah 7? Okay, O dah berubah, 3 ni dah okay dah. Nanti kita tengok H pula. H macam mana kita nak buat apa? H darab dengan Ini darab dengan 3 lah. 3, ya. Okay, 3 kat sini. So yang ni pun 6. O dah berubah lagi kan? Ya. O jadi berapa? 10. Ya, 10. Sini 6, sini? Sini berapa? 6. 4. 10. 10. 9 lah. Berapa H 9? H ke O cikgu? O. O jadi Kita settle kan? 9 9. kan? Sebab apa 9 Zufari? Itu 3 darab 2, 6. 6 campur 3, 9. Okay, saya dah faham. Faham dah. Okey. Jadi sini 9. Okey, barulah kita balancekan O pula. O ni kita ambil lah kali lah sebab payah ni. Dia ada 2 kan? Okey, sini 9. Sebelah sana dah jadi 9, payah. Awak tengok ni 2. 2 nak darab dengan berapa pun tak boleh jadi 9, faham? Oh, Ya. 9/2. Lepas tu potong 2. Cik. Yes, pandai. Hampir belajar kat tuition ke? Serius? Nampak. Zufari? Kakak. Kakak ajak? Ya. Kakak dah ajak dalam waktu cuti ni? Oh, masa awal-awal. Oh, kakak umur apa? Kakak 19. Oh, bagus bagi kakak. Terima kasihlah kakak dia. Okey, yang lain faham ke pasal formula darab 2 ni? Tak pernah tengok pun cikgu buat pecahan sebelum ni value equation. Faham ke? Tak. Tak faham? Okey, macam ni. Tak cikgu padam dulu. Okey, O2 ni nak jadikan dia 9. Kalau darab dengan 5 jadi 10. Faham? Ya. Jadi memang payah darab dengan 9. So, awak darab dia dengan 9/2. 9/2. Maksudnya 9/2 darab dengan 2. Dapatlah O 9. Tapi lah kita tengok tak percaya je kena dalam 9/2. Dalam nak bagi macam normal, awak boleh darab semua dengan 2. Darab semua macam mana nak contohkan. Cikgu bagi laser. Okay, darab semuanya dengan 2. Semua ni darab dengan 2, nak faham? So awak tulis semula 2C3H6. Awak boleh tulis satu lagi lah. Maksudnya keadaan satu lagi. Tambah 9O2. Yang ni dah darab dengan 2, hilang ada bawah dia. Boleh? Ya. Then hasilkan
2 darab 3, 6 CO2 dan 6 H2O. Kalau awak nak buang 2 ni, awak tak mau tengok pecahan. Boleh? Boleh. Yang ni nampak normal sikit lah yang atas tu kan? Ya. Macam biasa awak tengok kan. Tapi yang ni pun betul lah ni, sebab ni betul. Sebab kita nak ready garis 9. Dah. Okay lah. Okay. Next lah. Boleh? Okay. So kalau combustion memang awak kena belajar buat balance equation. Okay, kita duduk kat mana dah? Nah, awak tulis dah. Nak tulis kat sini? Tengok yang ni ambil lah yang mana satu awak nak. Dah tulis dah? Tengah tulis kah? Ya. Dah set kau. Jai kau. Ya. Laju lah Zul. Huda, macam mana Huda? Pasal gempak Huda. Ha? Tengah ni. Saya terkejut ke? Okay. Okay, dah habis dah Salim? Dah. Okay dah. Okay, ni eksperimen apa pula Ustaz kita tengok. Two experiments are conducted to differentiate chemical properties. Dia buat eksperimen ni, dia nak differentiate ada 2 bahan. Bahan tu nama dia cyclohexane, cyclohexene. Cyclohexane. Cyclo ni macam ni lah lukisan dia. Siang kat awak macam ni je. 1, 2, 3, 4, 5. Hexene. Okey, sebenarnya lukisan ni adalah sini ada C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexene kan? C6 kan? Ya. Kalau hexene, dia adalah H dia tu. Ni ada H, ni ada H. Cyclo tu dia sebab dia, kalau asal dia panjang macam ni, C6. Tapi C dia jadi gelang. Tapi untuk awak belajar yang gelang-gelang lukis ni, nanti masuk matrik nanti awak belajar. Untuk sekarang ni, awak macam boleh imagine lah, cyclohexene ni cikgu pernah lukis ni dalam bentuk gelang ni. Okay lah, tak apa, dia tak suruh pun awak suruh cari dia punya chemical equation apa. Kenapa keluar cyclohexene dengan hexane ni? Sebab cyclohexane dengan hexane ni selalu orang guna untuk eksperimen di dalam bentuk liquid lah. Boleh? Boleh. Kan dia cikgu nak tanya awak yang mana satu. Ini katakan A, yang ni katakan B. Yang mana alkene, yang mana alkene? Alkene A. B alkene. Okay, dah. Okay, sekarang ni answer the following question. Dia suruh bagi observation. Okay. Nak tahu observation, maksudnya dia punya produk. Awak tengok benda ni dia tambah reagent X. Reagent X ni apa? Dia dah bagi tahu tak? Tak. Dia tak bagi. Tak dia sort. Dia tulis jawab je. Okay. Sebab kita tak belajar apa eksperimen untuk differentiate antara alkene dengan alkene. Jadi antara eksperimen yang kita boleh guna untuk differentiate alkene dengan alkene adalah kita boleh guna addition of halogen. Sebab alkene kan dia tak ada addition of halogen kan? Faham ke? Alkene dia ada combustion dengan satu lagi yang cikgu kata CCCl4 tu. Dia apa nama dia? Substitution reaction. HCl. Cikgu buka balik muka surat tu lah. Okay. Okay lah. Okay, tak ada kat sini. Ada kat sini ke? Sekejap. Loading. Ni. Dia ada 2 je untuk alkene. Boleh? Satu Boleh. combustion, satu lagi substitution reaction. Substitution reaction ni dia letak Cl2 tapi dia ada condition dia iaitu dia wajib ada UV, sunlight. Okay nak? Okay nak? Okay, Cl2 boleh tukar dengan Br2 juga. Okay, untuk yang tadi, kalau untuk alkene kita guna Cl2 atau Br2, mana dia tu? Oh, okay, yang ni. Tak apa ni sekejap. Okay, untuk yang ni kalau alkene kita guna reagent dia. Sekarang ni awak ambil lah dulu reagent yang diguna ni bromine water
Br2. Bromine water ni Br2. Okay. Kalau alkane, dia kena ada sunlight ataupun UV. Kalau tak ada sunlight UV, tak berlaku substitution reaction tadi. Nah, tapi kalau untuk alkane, boleh ada addition of halogen tu. And then, bila berlaku reaction, asal dia bromine color, brown color. Kalau untuk yang ada reaction, it will turn to colorless. But untuk alkane, it remain the same. Maksudnya tak ada reaction. Faham? Dia padam bagi besar untuk bagi nampak jelas. Nampak salin dulu jawapan. Then lah. Kita contohlah kenapa dia remain the same. Maksudnya no reaction. Daripada pembahasan ni kita boleh buat inference no reaction. Kalau ni dia hanya ada dua saja. Ada dua je, satu combustion. Satu lagi substitution. Combustion tambah O2. Substitution tambah Cl2 atau Br2. Cikgu guna hijau, tak nampak kot. Sama pula. Tak boleh. Ini anak kecil lah. Okay, kalau combustion ada O2, kalau substitution Cl2, Br2 tapi wajib ada sunlight. UV. Ataupun UV. Tak ada, kita tak bahagi benda ni kat dia, tak jadi. Tapi yang ini tak perlu UV. Sebab tu kita guna eksperimen ni untuk differentiate. Yang ini terus ada reaction, and then kalau ada reaction maksudnya asal dia brown color, it will turn to colorless. Yang ni remain the same, no reaction. Yang ni ada reaction. Ini dia punya name of the process is halogen. Halogenation. Dia under addition reaction. Spesifik dia halogenation. Boleh? Dah? Okay, next. Mula? Okay, next. Suggest one reagent that can replace reagent X in experiment. Kenapa dia replace? Lalu kita jawab berdasarkan jawapan. Kenapa dia replace dengan acidified potassium manganate? Kerana acidified potassium manganate ni warna dia warna dia purple. Nah, cikgu tunjuk dalam Google lah. Cikgu cari awak. Potassium manganate 4. Manganate solution. Image. Tu. Nampak warna dia? Cantik. Ya. Dia ada warna dia purple lah, warna dia purple. Nah. The purple color of potassium manganate berapa tu nombor dia? Okay, cikgu pergi balik pada latihan kita. Potassium manganate apa ada 7 kan? 7 kan 4? 7 kan? 7. 7. Kena ingat juga lah bila tulis nama dia sangat glamour. Jadi kalau tulis tu kena sekali dengan 7 Roman ni. Dan dia kena acidified. Dia tak boleh hafal yang ni saja. Dia kena sekali dengan yang ni, dia kena sekali dengan yang ni, dia kena sekali dengan solution ni. Kalau tidak orang ingat apa. Tadi awak nampak tak cikgu mula-mula search tu dia keluar hablo. Dia keluar kristal. Pasal tak pasal? Maksudnya dia macam kristal tu macam gula pasir yang orang kita tu lah kristal lah. Dalam bentuk solid. Kita kena sebut solution yang maksudnya reagent tu mesti dalam bentuk solution. Tak sesuai lah letak Afifah baru masuk. Okay. Tak sesuai lah letak apa solid lah, letak solution. Okay, padam balik. Dah camuk sangat lah. Okay, kenapa dia suggest acidified potassium manganate? Satu sebab dia berwarna, senang kita nak tengok reaction tu berlaku atau tak. If ada reaction,
Cikgu bagi tahu kat sini lah pemerhatian dia lah. Purple color of, cikgu tulis dia punya formula KMNO4 potassium manganate punya ni. Third HA. Turn to colorless. Sama macam brown, macam bromine tadi. Jadi kalau untuk halogen pula, kita patah balik pada eksperimen ni. Yang ini cyclohexene ni untuk alkene. Alkene ni. Yang ni alkene. Kalau alkene masuk potassium manganate, agak-agak macam mana dia punya observation? Ada reaction tak? Apa itu? Macam ni, maksudnya kalau kita ambil alkene, masuk potassium manganate, dia ada reaction tak? Ada ke? Ada ke? Tak. Kita belajar ada dua je. Alkane ni dia tak ada reaction addition tau. Oh, betul Dia hanya tu. ada dua ni je. Awak letak pun dia tak berlaku je sebab dia saturated. Cikgu kata dia dah penuh dah. Ya. Kalau yang Dia combustion dengan substitution je kan? kalau alkene ni dia unsaturated. Yang double bond dia tu dia boleh buat addition. Addition tu yang ada 6 tu. Ya. Yang ada oxidation. Lagi apa dia lagi? Hydrogenation. Hydrogenation lagi. Yang tambah H2O tu. Hydration. Kalau tambah Cl2Br2 tu. Halogenation. Nampak tak? Alkene ni dia ada banyak reaction. Okay. Alkene ada combustion. Alkene pun ada combustion. Dan alkene ada satu lagi substitution. Dia masuk halogen tapi in presence of sunlight. Okay. Alkene ni dia ada banyak sebab tu kita nak compare kan kalau kita ada dapat dua benda. Maksudnya kalau dalam makmal cikgu bagi dua benda tu cikgu tak label. Cikgu suruh awak buat eksperimen untuk differentiate. Awak pilih lah ambil potassium manganate ataupun bromine water. Awak boleh letak ke test dua-dua tu. Yang mana yang remain the same colour dia. Maksudnya yang itu alkane. Faham? Kalau awak letak bromine dekat satu tu, bromine yang brown tadi, colour dia apa dia brown colour of bromine tu, turn to colourless maksudnya ada reaction. Yang itu alkene. Hanya alkene aja boleh addition. Boleh? Faham. Maksudnya awak ambil air purple yang awak tengok cantik tadi tu, awak letak dekat kedua-dua larutan cyclohexene. Untuk cyclohexene, the purple colour will turn to colourless. Untuk alkene, no, remain the same. Still lagi purple. Boleh? Apa dia cikgu ingat untuk apa? Untuk alkane ataupun bahan dia cyclohexane, kalau kita letak yang ni, acidified potassium manganate ni, Ya, dia tak. Dia same lah. Okay, betul. Sebab dia tak ada reaction tu untuk dia kan. Dia tak ada reaction. Yang alkane dia ada reaction. Yang ni, okay, soalan cepumas juga. Ini nama dia, proses ni name the process. Apa nama spesifik dia? Macam tadi, kita ada hydration, hydrogenation. Yang ni apa? Kalau tambah potassium manganate. Potassium. Tengok balik nota kat atas tu, cikgu malas nak tengok apa tengok. Ada tu di dalam banyak-banyak tu. Ada 6 kan? Hydration. Apa? Ya? Oxidation. Yes. Yang ini oxidation, kena ingat tau. Oxidation. Tambah hydrogen, hydrogenation. Tambah H2O. Apa dia dah kalau tambah H2O? Ni hydrogenation. Hydrogenation, hydrogen. H2O water. Hydrate. Hydration. Kalau tambah Cl2, Br2, halogenation. Okay dah. And then, habis lah. Habis dekat sini kan? Ya. Okay, next. Okay. Cikgu baca soalan dulu. Describe, okay kalau describe tu panjang sikit lah, nak terang kan? Nak terang. Contohnya, describe Zulfairi. Awak nak terang apa? Experience dia. Dia terang banyak lah kan Zulfairi ni, ketinggalan dia macam mana, ciri-ciri dia macam mana, emosi ke macam tu lah. Faham tak? Penerangan, describe, panjang. Okay. Describe the step, maksudnya dia bagi hint dah step, jangan nak tulis jawapan dia jangan satu je.
that need to be done experimentally to distinguish. Apa maksud distinguish? Membezakan ataupun biasanya kita sebut differentiate, distinguish sama. To distinguish cyclohexane from cyclohexene. Yang ni maksudnya dia nak suruh awak buat prosedur untuk eksperimen atas tadi, faham? Kat eksperimen atas ni, dia nak suruh awak tulis prosedur dia balik, describe tu. Okay. Jadi, bila dapat benda macam tu, awak bayangkanlah mula-mula apa dia punya apparatus awak nak guna. Apparatus ni apa dia? Dropper. Dropper ni saya gila nak bagi masuk benda ni dulu. Test tube. Test tube ataupun bowling tube boleh lah, test tube lah sesuai. Kalau awak tak tahu sangat test tube, awak boleh buat beaker pun tak apa, tapi yang sesuai test tube lah. Test tube. Okay, yang good. Kena imagine nak guna alat apa, test tube. Okay. Kita nak sebut dalam masa-masa kata kerja. Nak masukkan cyclohexane tu, nak sebut perkataan apa depan dia? Dah tengok tadi kan? Salin lah. Tak nampak lah. Masak lah. Cikgu masak. Okay. Wah. Tak, cikgu nak ambil highlight yang lain pula. Kuantiti dia awak agak-agak lah. Faham? 2 ke, 3 ke, 5 ke, boleh? Boleh. 2cm3. Cikgu. Ya. Kalau buat eksperimen lain boleh ke? Eksperimen lain tu. Kalau tak ambil dari soalan. Boleh je. Sebab dia tak habaq pun eksperimen atas tu kan. Tapi eksperimen yang awak pilih tu untuk differentiate. Maksudnya yang cikgu kata tadi kat atas dia kita ada 2 pilihan. Satu kita boleh guna bromine water. Satu lagi kita boleh guna yang oxidation reaction tu. Sebab kita yang simple je, yang bila kita letak warna dia boleh bertukar. Berapa banyak step dia ringkas je. Okay. Jadi kau berapa dah? Kita berapa dah? Kaki 10 lah no? Okay, sikit je. Salin lah. 2cm3 of cyclohexane and 2cm3 of cyclohexene mestilah sama kan? Kita kena anak cikgu main duduk kat tepi ni. Aisyah ambil sana. Kita kena ambil 5 minit dulu. Okay. 2cm3 and cyclohexane and 2cm3 cyclohexene into 2 separate test tube. Awak salin okey? Tengah salin? Nampak ke? Boleh lah. Boleh lah. Nampak? Nampak. Add 3 drop of bromine water into both test tube. Nampak? Dia tak habaq pun guna droplet tu. Apa dia guna apa tadi? Dropper. Maksudnya ayat awak tu tak perlu complicated lah kan? By using dropper and then I add 3 drop, tak guna ringkas pun tak apa. Add 3 drop of bromine water into both test tube. Boleh? Step yang kedua. And then shake the test tube sikit. Shake ke, stir ke, boleh lah. Okay, lepas tu dia suruh bagi tarizak tak? Tak, cikgu kecil balik. Sana. Dia tak bagi tahu, dia tak suruh bagi tarizak kan? Tapi macam ni soalan contohnya soalan orang panggil apa? Chemical test lah. Dia suruh kita differentiate. Jadi kita kena tunjuklah result dia. Ini adalah prosedur. Jangan tinggal prosedur je, bagi tahu dia punya result sama. Cyclohexene remain brown while cyclohexane decolorized ataupun turn to colorless. Awak boleh buat ayat awak sendirilah. Okay? Ya. Okay. Okay. Nampak kau? Nampak. Boleh move on dah? Boleh? Kalau nak semua abang. Cikgu tak nampak awak dah tulis macam mana. Awak kan tutup kamera semua. Yang besar-besar ni malu semua. Ya dah. Tak kira tudung. Tak kira tu tak apalah.
Ikuan apa dia, kalau cikgu nampak dia pun dia bukan dapat buku dia boleh tulis kan. Ikuan tak ada buku kan. Sabar je dia dengar. Okey, yang lain duduk menulis lagi ke? Saya Abang, Ustaz. Ada berapa muka surat lagi? Satu lagi ke? Berapa orang yang masuk ni? Yang tak tahu Syaril. Apa budak yang baru tu, Dan tu ada dalam grup kita? Tak ada kot. Ada nama dia? Ikuan? Ada. Try add dia nak lah. Okay. Kan kat dia. Mampu ni. Tapi dia tak main. Dia berapa ada phone masa PKP ke? Tak apalah, add lah dia tak. Hari tu dia tak ada lah kan. Pasal add dah cikgu. Add dah. Saya nak tengok. Okay, habis dah salin yang ni? dah. Okay dah, next lah. Ni anak cikgu dah tunggu sebelah lah ni dia panggil. Add dah cikgu, add dah. Hai. Dia nampak Aisyah dia kecil. Tak apalah, tak marah. Okay, dah habis lah. Yang ni soalan takkan keluar macam ni lah. Dia takkan keluar ni, just dia nak bagi awak punya mind map je lah. Okay. Jadi, cikgu baca je sampai tahu salin. Kalau awak tak sempat salin, nanti awak boleh tengok video, boleh salin semula. Okay, so mind map ni menunjukkan yang tengah ni apa? Dia punya similarities ke differences? Similarity. Dia similarity. Persamaan dia. Both is, cikgu buka color line. Both is hydrocarbon. Dapat? Ya. Okay. And both can undergo combustion reaction. Ada kalau tak faham, abang. Ini faham pasal apa? Faham kan? Faham. Both can undergo combustion reaction. Okay, both is from petroleum and natural gas. Ni hydrocarbon lah punya ciri-ciri ni. Dia punya source. And both does not dissolve in water. Ini physical properties. Dah. Okay, next. Kita tengok. Dia punya differences. Untuk alkene, dia N-saturated. Alkane saturated. Okay? Cikgu ambilkan dia lain pula. Okay, produce more soot. Apa produce more soot ni? Dah dengar cikgu cerita kan? Produce more soot kan? Siapa tahu soot tu apa? Tak tahu. Okay. Okay, soot tu adalah dalam bahasa Melayu adalah jelaga. Jelaga pun cikgu rasa dalam bahasa Melayu awak tak guna jelaga. Okay, jelaga ni macam mana? Waktu mana nak nampak dia? Batu terbakar. Ya. Yang kalau kita guna api macam mana kata? Minyak ke? Minyak gas. Minyak gas. Minyak gas yang pelita tu kan? Yang hitam-hitam. Itulah jelaga. Yang kali hitam tu. Yang kali hitam tu. Macam arang-arang tu. Asap tu kan? Jadi warna hitam-hitam kan? Ya. Kalau masa kita guna kuali di atas api yang ada api merah tu ke api biru. Lepas tu kita tengok dia bawah kuali tu. Kalau hitam-hitam banyak tu more soot lah tu. Boleh faham? Kalau hitam tu kurang tu less soot. Boleh faham tak apa maksud soot tu? Tadi cikgu cerita pasal soot dulu. Faham cikgu, faham. Okay. Kenapa alkene more soot? Kenapa alkene less soot? Okay, ini jawapan dia. Combustion. Change. Yelah dua-dua both ada combustion, tapi soot tadi tu bergantung kepada number of carbon. Okay, awak tengok. Carbon kalau kita ambil satu, awak nak C berapa? C2 ke, C3 ke, C4 ke? C3. 3. Nama C3 apa dengan alkane? Propane. Ya, propane. Propane. C3 H apa? Kalau propane? H8. C3. 8. Ya, 8. Okay. Kalau propane C3H? 6. Hai. Okay, kita nak tahu soot dia nanti. Okay, both ni
kalau tambah O2 akan hasilkan dua benda tu lah kan. Tak kisahlah yang ni. Okay, kita nak tahu dia punya suit tadi tu. Suit tadi tu adalah apa, based on carbon. Based on dalam bahasa Inggeris dia percentage of carbon per molecule. Nak ambil pen. Suit tadi tu based on percentage of carbon per molecule. Carbon dalam satu-satu molekul. Okay. So untuk soalan ini kalau dia suruh apa tanya, nak cikgu mengantuk dah. Sabar. 5 minit lagi. Masih duduk dengan diri saya. Sudah. Okay, cikgu kira ni. Peratus karbon dalam ni 3 darab berat karbon 12, faham? Faham. Okay, bahagi dengan berat semua. 3 darab 12 tambah 8 darab 1. Faham 8 darab 1 tu? Faham. Berat hidrogen lah. Nah? Okay, kira. Alah, siapa ada kalkulator mampu nak kira ni? 3 darab 12 apa? 12 darab 36. Siapa ada kalkulator kat depan dia? Tolong tekan tak? Yang ni 36 tambah 8. Ni darab 100 lah. 36 darab 8. 8. Apa? 81. 82. Okey, ni peratus karbon dalam molekul ni 81.82. Dalam propin pula kita kira. Propin 3 darab 12 juga, berat karbon 12 tapi bawah dia beza. 3 darab 12 tambah 8 kan 6? 6. 6 tambah 1. Kira darab 100. Kira peratus dia dapat apa? 85.7. Okay, dari segi pengiraan, so percentage of carbon dalam alkin ni lagi tinggi, faham? Kalau yang ni grammar je, lepas tu cikgu tunjuk. Dia suruh macam, dia suruh awak tukar dulu antara propane dengan propane, which one is more suit, ataupun dia tunjuk gambar and then dia suruh explain. Okay dah? Cikgu. Ya. Lagi tinggi peratus dia lagi banyak jelaga. Ya. Lagi banyak carbon tu lagi banyak jelaga. Okay dah. Nak habis dah. Anak cikgu pun nangis dah. Tak boleh dah. Okay, jadi ini cikgu tunjuk sajalah dalam sini, nanti cikgu share. Okay. Okay, dan Assalamualaikum. Bye. Habis dah. Assalam. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih kau. Thank you. Terima kasih kau. Ya. Thank you, cikgu. Terima kasih cikgu. See you next week. Baik, cikgu. Tahan nak stop. Dekat stop kat sini. Bye. Bye. Pasti tak ada. Jom.